Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikmati nikmatnya kita menerima tetamu agung iaitu Ramadanul Karim. Pada bulan ini, bulan Ramadan tahun ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bulan yang dilimpahi dengan keberkatan. Satu bulan yang disebut dalam hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila datangnya Ramadan, maka dibuka segala pintu-pintu syurga, ditutup rapat segala pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Membawa maksud kepada kita apabila hadir datangnya Ramadan, maka rahmat Allah dibuka seluas-luasnya. Masuklah kamu pintu syurga yang mana kamu nak masuk. Seperti mana yang disebut dalam perbahasan para ulama, pintu syurga ni ada 8. Antaranya ialah babus salah, pintu syurga yang disediakan kepada mereka yang mendirikan solat. Di antaranya ialah babur rayyan, iaitu pintu syurga yang disediakan kepada mereka yang mengamalkan puasa sunat maupun puasa wajib. Maka maksud daripada dibuka pintu syurga, maksudnya ialah kita dipersilakan oleh Allah untuk membuat segala ibadah yang semampu kita buat untuk kita memperolehi syurga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada kamu syurga, keredaanmu dan syurga, dan kami meminta perlindungan daripada kamu, daripada kemurkaan dan neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita menghadapi hari-hari yang semakin hampir kepada penamat. Hari ini dah 17 Ramadan. Kita dah melalui hari-hari yang berlalu dengan kita yakin amal-amal yang kita buat ini insya-Allah dengan izin Allah, dengan taufik dan inayah daripada Allah, amalan-amalan kita ini akan diterima oleh Allah. Begitulah harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya ingin mengupas sedikit persoalan Ramadan dan kaitannya dengan anak muda. Bila kita sebut anak muda, ramai yang membawa persepsi kepada anak muda ini ialah mereka yang suka lepak-lepak, mereka yang tak suka beribadah, malas, mereka suka tidur dan sebagainya. Kebanyakan persepsi kepada anak muda ini begitu. Tetapi pada sesi kupasan kita pada hari ini, kita nak mengajak kepada semua anak muda supaya menjadi barisan hadapan. Sempena Ramadan kali ini, saya nak mengajak kepada semua anak muda supaya menjadi barisan hadapan, frontliners dalam bulan Ramadan. Membawa maksud anak muda lah yang memenuhi saf-saf hadapan di masjid dalam menunaikan salat fardu dan juga menunaikan salat sunat tarawih.
Anak muda lah yang memenuhi ruang-ruang masjid untuk bertadarus dan bertalaqi Al-Quranul Karim. Bulan yang istimewa, bulan Ramadan, yang ulama sebut kenapa istimewa Ramadan? Kerana 3. Yang pertama kerana puasa, yang kedua kerana qiyam, dan yang ketiga adalah kerana Al-Quran. Istimewanya bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Syahr Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Jadi harapan kita kepada anak muda ini, walaupun persepsi di luar sana, pelbagai persepsi kepada anak muda, tetapi kita melihat potensi yang ada kepada anak muda dengan kekuatan fizikalnya, dengan hamasah, dengan semangatnya, dengan kekentalan jiwanya. Anak muda seharusnya menjadi barisan hadapan frontliner sepanjang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Ta'ala sebut tentang pemuda. Mereka lah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Imam Hasan Al-Banna rahimahullah pernah memberikan beberapa sifat kepada anak muda. Yang disebut anak muda ini, Imam Hasan Al-Banna memberikan 4 sifat yang ada kepada anak muda. Sifat yang pertama ialah kekuatan iman. Anak muda mempunyai kekuatan untuk memiliki ilmu, untuk belajar, dan untuk memiliki kekuatan dan kekentalan iman. Seperti mana yang kita tahu, al-imanu yazid wa yanqus. Iman boleh bertambah dan berkurang. Dengan tenaga, dengan kekuatan yang ada kepada anak muda, dengan kesihatan fizikal yang ada pada anak muda, iman dapat dipertingkatkan dengan ibadah-ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dengan qiyamul lailnya, dengan solat tarawihnya, dengan Al-Qurannya, dengan tadarusnya, dengan solat sunatnya, boleh dilakukan oleh anak muda. Sifat yang kedua yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Banna ialah al-ikhlas. Anak muda yang telah memiliki ilmu dan memiliki keimanan yang kental, mereka juga memiliki keikhlasan dalam beramal. Dan yang ketiga yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna dalam menggambarkan sifat anak muda ialah hamasah. Inilah keistimewaan yang ada kepada anak muda, iaitu hamasah, semangat untuk melaksanakan sesuatu perkara, sesuatu pekerjaan. Mereka memiliki semangat yang kuat dalam melaksanakan, tidak kenal erti putus asa. Anak muda yang melaksanakan ibadah, mereka sabar dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah, menjadi satu advantage, kelebihan kepada anak muda untuk menjadi barisan hadapan dalam melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan, khususnya di masjid-masjid dan surau-surau, di kampung ataupun di bandar serta di pekan. Dan yang terakhir, sifat anak muda yang diberikan oleh Hasan Al-Banna ialah al-amal. Anak muda memang relate, memang berkait rapat dengan amal. Anak muda, contohnya kita mengambil anak muda ini, banyak yang terlibat dengan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja menolong orang yang susah, kerja-kerja amal-amal yang melibatkan masyarakat, banyak dipenuhi oleh tenaga-tenaga pemuda. Maka saya mengharapkan dalam sesi perkongsian pada hari ini, mesej saya sampai kepada anak muda di seluruh Malaysia, khususnya di negeri Kedah, supaya sepanjang Ramadan yang masih berbaki kepada kita ini, diambil manfaat oleh golongan muda untuk menjadi barisan hadapan frontliner sepanjang bulan Ramadan. Mereka memenuhi masjid-masjid dan surau. Mereka lah yang menjadi ahli tadarus Al-Quran, menjadi ahli qiyamul lail, menjadi ahli salat subuh berjemaah, menjadi ahli salat jemaah, salat isyak berjemaah, salat tarawih berjemaah dan sebagainya. Maka insya-Allah, kalau inilah yang kita miliki dalam negara dan negeri kita ini, barisan anak muda yang kuat imannya, yang kuat semangatnya, yang kuat amalnya dan kuat ikhlasnya, insya-Allah negara kita ini akan selamat dan akan maju dari semasa ke semasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalam dan ucapan saya,
saya ingin berkongsi satu hadis untuk kita sama-sama mengambil manfaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah, fala yarfus wala yajhal, wa inni mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain, wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu 'inda Allah min rihil miski, yatruku ta'amahu wa syarabahu li ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat penting untuk kita menghayati sepanjang bulan Ramadan, iaitu Nabi sebut as-siyamu junnah. Puasa itu merupakan perisai. Puasa itu merupakan perisai. Perisai di sini membawa maksud menahan diri kita daripada melakukan maksiat, menahan diri kita daripada melakukan akhlak-akhlak yang as-sayyi'ah, akhlaqus sayyi'ah, akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan ada ulama menyebut menahan, perisai diri kita, pendinding diri kita daripada masuk ke pintu neraka. Jadi bila kita berpuasa dengan penuh penghayatan kepada Allah, insya-Allah puasa, ibadah puasa yang kita laksanakan itu akan menjadi perisai, benteng, dinding kepada kita daripada melakukan maksiat, daripada mempunyai akhlak yang buruk, daripada membuat perkara-perkara yang lara, yang tidak ada manfaat, dan juga menjadi pendinding, benteng kepada kita di akhirat nanti daripada kita terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fala yarfus wala yajhal. Janganlah kamu berkata-kata yang kotor. Kalau ikut kupasan para ulama, yarfus ini ialah kalam yang boleh membawa kepada al-jima'. Tapi yang dimaksudkan di sini, yang untuk kita faham ialah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat, yang bersifat kotor, keji, yang boleh merosakkan pahala kita. Dan yang ketiga, wala yajhal, janganlah kamu melakukan perkara-perkara jahil, perkara-perkara yang bersifat bodoh. Dan diteruskan dalam hadis ini mur'un qatalahu aw syatamah. Apabila datang kepada kamu seseorang yang ingin berkelahi, ingin bergaduh, ataupun memaki hamun kamu sedang kita berpuasa, sedang kita melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut, tiba-tiba ada orang datang kepada kita, mencari pasal dengan kita, nak cari gaduh dengan kita dan memaki hamun kita. Nabi pesan, "Falyaqul inni sha'im." Katakanlah kepada dia, "Inni sha'im," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menunjukkan kepada kita ibadah puasa yang kita laksanakan itu mengkehendaki supaya kita sabar, menahan amarah, menahan kemarahan apabila orang memprovok kita untuk kita bertindak balas, maka hendaklah kita mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa," sebanyak 2 kali. Kemudian dalam hadis ini menyebut, "Demi sesungguhnya tanganku, jiwaku berada di tangan, wallazi nafsi biyadih, sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangan, di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu fammi sha'im." Bau mulut orang yang berpuasa seperti mana yang kita tahu, mulut kita ni, bila perut kita ni bila tidak ada makanan, maka mulut kita akan berbau. Tetapi di sisi Allah, atyabu min rihil misk. La khulufu fami sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa walaupun busuk di sisi manusia, tetapi di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ambil manfaat. Marilah kita muhasabah, kita melihat balik amal ibadah puasa yang kita laksanakan. Adakah puasa kita ini berada di level puasa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, puasa awam, puasa yang semata-mata menahan lapar dan dahaga, tetapi masih melakukan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tidak ada manfaat, hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi keimanan tidak meningkat dengan amalan-amalan sepanjang bulan puasa. Itu puasa al-awam, puasa orang kebanyakan, orang biasa. Adakah kita berada di tangga yang kedua ataupun di martabat yang kedua, iaitu puasa al-khawas, puasa yang khusus, yang bukan setakat kita tahan lapar dan dahaga, tetapi kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Kita tahan
mata kita daripada melihat perkara-perkara yang maksiat. Kita tahan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang lara. Kita tahan mulut kita daripada mengucapkan perkara-perkara yang kotor, mengumpat, mengata, memaki dan sebagainya. Kita tahan semua panca indera kita daripada membatalkan puasa sepanjang, membatalkan pahala puasa sepanjang kita melaksanakan ibadah tersebut. Itu puasa yang lebih tinggi daripada puasa al-awam yang disebut Imamuna al-Ghazali. Dan tingkat yang ketiga, khawasul khawas, iaitu puasa yang lebih khusus daripada itu yang dilaksanakan oleh para al-anbiya alaihimus salatu wassalam dan para salafus salih, iaitu puasa yang lebih khusus, iaitu bukan setakat tahan lapar dan dahaga, bukan setakat menahan panca indera daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, tetapi juga menjaga hati, hubungan dengan Allah, mengingati Allah sentiasa. Tidak ada selain daripada Allah yang dia ingat. Inilah puasa orang-orang yang soleh, para nabi dan sebagainya. Maka dengan baki bulan Ramadan yang ada pada kita, marilah sama-sama kita menginsafi diri kita supaya Ramadan pada kali ini kita tidak menjadi golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril. Syaqiya 'abdun iza adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik pada suatu hari, naik ke atas mimbar, naik tangga yang pertama, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa kamu mengucapkan amin? Maka jawab Nabi, aku mendengar malaikat Jibril mendoakan, syaqiya 'abdun iza adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah, atau kama qala, iaitu celakalah seorang hamba apabila datang kepadanya bulan Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan, falam yughfar lah, tidak diampunkan segala dosa. Maksudnya apabila masuk bulan Ramadan tersebut tidak memberikan manfaat kepada dia, tidak memberikan apa-apa faedah kepada dia, berlalu begitu sahaja tanpa dipenuhi dengan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta berlindung daripada Allah, termasuk doa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua doa lagi ialah celakalah seorang hamba apabila ada ibu bapa tetapi ibu bapa tersebut tidak dapat memasukkan dia di dalam syurga. Ada ibu dan ayah tetapi tidak berkhidmat kepada mereka, dan ibu ayah tidak menyebabkan dia memasukkan dia dalam syurga. Dan yang ketiga, celakalah seorang hamba apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat, tidak mendoakan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, matlamat utama Allah membentuk satu program yang khusus. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa merupakan satu program yang khusus yang Allah programkan kepada orang-orang yang beriman supaya mencapai matlamat yang khusus, iaitu la'allakum tattaqun, supaya kita mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat takwa ni bukannya mudah, bukannya perkara yang senang. Marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekianlah perkongsian kita pada hari ini. Semoga apa yang baik dapat kita ambil manfaat bersama, dan apa yang tidak baik kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan pada kali ini Ramadan yang membawa kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.